Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lama saya tak cerita pasal review telefon, jadi kali ni saya nak buat satu. Pilihan saya adalah Asus ROG Phone 3. Bukan apa, tahun lepas secara peribadi saya pilih ROG Phone 2 sebagai telefon gaming terbaik. Dia bukan saja ada prestasi tertinggi, tetapi ada banyak aksesori yang boleh ditambah untuk menjadikan pengalaman main game tu lebih baik. Dan yang paling penting, harga dia tak Yahudi sangat. Tapi macam mana pula dengan ROG Phone 3 ni? Jom kita sama-sama bedah siasat. Nak cerita pasal harga, itu belum boleh lagi. Sebab Asus Malaysia kata ROG Phone 3 ni akan dilancarkan di Malaysia pada pertengahan bulan September. Tapi, ada tapi lagi. Asus Malaysia kata lagi, harga jualan ROG Phone 3 ni tak lari jauh daripada ROG Phone 2. Cuma dia kata, kenapa dia tak kata sama? Maknanya mungkin ada peningkatan sikit atau mungkin turun sikit. Harap-harap turun lah. Tapi kemungkinan besar, harga dia naik sikit. Kita imbas sikit dulu. ROG Phone 2 masa dilancarkan di Malaysia tahun lepas, harga dia paling rendah ialah RM2,499 dengan RAM 8GB dan storan 128GB. Varian lepas tu, harga dia RM3,499 dengan RAM 12GB dan storan 512GB. Jadi harapnya ROG Phone 3 nanti harga dia sama atau lebih kurang lah dengan ROG Phone 2. Sekarang kita pergi kepada topik utama perbincangan kita, iaitu buka kotak ROG Phone 3. Kalau tengok kotak dia ni pun nampak unik, sebab dia mempunyai rekaan berbentuk segi 6 macam sarang lebah. Tapi kotak ni besar sangat. Sebab apa? Sebab ada banyak sangat benda kat dalam kotak ni. Ini yang kita kena check. Okey, tengok. Nak buka kotak ni pun canggih semacam. Dia kena sliding. Tapi yang lagi best ni kalau slide pada atas. Sliding sebab apa? Nampak telefon terus ada kat sebelah sini. Jadi ni kita letak tip. Dan sekarang kita nak cuba kita tengok dulu bahagian kotak yang tengah ni, apa yang ada dalam ni. First sekali, di bahagian tepi kotak ni ada aksesori yang dipanggil Aero Active Cooler 3. Ni kipas menunjuk Aero Active Cooler 3. Datang sekali siap dalam kotak, tak perlu beli asing. Lepas tu canggih sangat kotak ni. Kena buka selak ni pula, baru kita boleh buka dalam ni. Dalam dia ni ada casing untuk ROG Phone 3, tapi casing ni macam tak berapa berguna sangat lah. Tengok lubang-lubang nipis. Dia mungkin nak cover sikit cala belakang telefon tu je nanti. Dan dalam bahagian sampul ni pula ada jarum nak buka dulang. Tengok ni, cantik jarum dia ni. Lain macam pedang nampak dia. Dan ada lagi, ada datang pelekat ROG Phone 3. Cantik pelekat ni. Rasa macam nak lekat terus kat telefon. Next. Seterusnya, isi dalaman lagi yang paling dalam kotak ni adalah aksesori-aksesori yang lain. Pertama sekali adalah kabel USB-C ke USB-C. Okey, kabel USB-C ke USB-C daripada jenis bersirat atau braided. Jadi kabel macam ni tahan lasak sikit berbanding kabel getah yang biasa tu. Kemudian dia datang ada adapter USB-C ke jack audio 3.5mm. Jadi dari sini korang boleh faham lah, ROG Phone 3 dah tak ada jack audio 3.5mm, tapi Asus bagi adapter ni untuk guna. Selain tu, sebenarnya ada satu lagi cara anda boleh pasang jack audio atau phone kepala berwayar terus kat telefon. Tapi nanti saya tunjukkan ada cara yang lain. Kemudian lagi, ini kepala pengecas 30W. Jadi Asus ROG Phone 3 ni dia menyokong pengesahan pantas power delivery PD 30W. Tengok USB-C ke USB-C. Dan beberapa yang lain. Ni ada penempahan. Nampak kecil tapi sangat penting benda ni sebenarnya. Ada dua getah ni. Kalau nampak stiker ni nampak. Okey, getah ni adalah penyumbat untuk port USB-C dekat telefon ROG. Tengok ada dua jenis getah ni. Kenapa? Sebab ROG Phone 3 ada dua port USB-C. Satu besar, satu kecil. Sekejap lagi kita tengok. Habis benda dalam kotak ni. Kita tolak tepi dulu semua. Ya. Sebelum kita pergi pada telefon ni terus, saya nak cerita ada dua lagi aksesori yang Asus Malaysia hantar untuk kita orang lihat. Itu dua casing. Satu casing ni dipanggil Neon Aero Case, dan satu lagi ialah Lighting Armor Case. Apa yang best casing ni, kejap lagi kita cerita.
sekarang kita dah habis cerita pasal kotak. Kita pergi pula pada telefon dia terus. Jadi inilah dia ROG Phone 3. Secara kasarnya, kalau tengok secara kasarnya, telefon ni depan belakang nampak macam tak ada beza dengan ROG Phone 2. Di depan ni dia ada skrin sebesar 6.59 inci dengan resolusi HD penuh dari jenis AMOLED. Jadi jenis AMOLED ni dia ada pengembas cap jari dalam skrin lah. Tapi naik taraf skrin ni daripada ROG Phone 2 ialah dia ada refresh rate atau kadar penyegaran 144Hz. ROG Phone 2 dulu sampai 120Hz je. Selain tu, dia guna kaca Corning Gorilla 6 kat depan ni. Dan kalau anda perhatikan, tak ada takuk dan lubang kat atas ni. Sebab apa? Dia letak kamera depan kat atas bingkai tu. Jadi di luar skrin. Dengan ni, anda dapat skrin sepenuhnya untuk main game. Tambahan lagi, bahagian bawah dengan atas skrin ni ada speaker stereo. Speaker stereo yang dia tembak terus ke muka. Jadi kita boleh dengar dengan lagi best lah bunyi tu. Dekat belakang telefon ni, nampak macam tak ada beza dengan ROG Phone 2. Tapi sebenarnya kan, ROG Phone 2 dulu design dia lagi besar sikit. ROG Phone 3 ni dia dah kecilkan dekat tepi ni je. Dan kalau boleh perasan, lubang pengeluaran udara atau pengeluaran haba tu pun kecil kat tepi tu. Dan yang paling penting, dia ada logo ROG sebesar-besar belakang ni yang boleh keluar lampu lip lap RGB. Macam-macam warna boleh keluar. Tapi kan, perbezaan paling besar yang sekali tengok boleh tahu adalah dekat kamera. ROG Phone 3, macam nama dia, ada 3 kamera belakang. ROG Phone 2 dulu ada 2 je. Selain tu, kalau anda boleh perasan, sekarang ada 2 LED flash belakang ni. Tapi sebenarnya hanya satu je LED flash yang digunakan oleh kamera. Satu lagi digunakan untuk aksesori. Aksesori apa yang pakai? Kejap lagi saya tunjuk. Pada bahagian tepi telefon ni, pada bahagian kiri ni, dekat tengah-tengah ni ada satu port. Dia tutup dengan getah. Sekejap saya cuba buka. Aduh, kuku pendek saya buka. 5 minutes later. Ada penutup getah untuk port USB-C. Macam panjang sikit kan? Sebab dia bukan port USB-C yang biasa. Dia sebenarnya guna untuk pemasangan aksesori. Nanti saya tunjukkan apa aksesori yang boleh pasang. Lepas tu dekat atas ni ada slot untuk kad SIM lah. Dan telefon ni tak menyokong kad microSD. Bawah ni pula anda boleh nampak hanya ada satu port USB-C tapi dekat tepi. Saya port USB-C kat tepi ni kurang gemar sikit lah. Sebab selalunya masalah bila nak letak telefon dekat pemegang telefon masa kita bawa kereta tu. Sebab kebanyakan pemegang telefon tu dia ada lubang tu kat tengah-tengah. Dia support kat tepi kan nak pegang phone tu kan. Jadi port USB ni terhalang atau terganggu. Nak cucuk nak charge masa kita bawa kereta tu jadi susah sikit. Macam itu dekat kereta saya jadi dia letak menyengit sebab nak ngecas tu. Kacau sikit lah port USB dekat tepi ni. Kat sebelah atas telefon tak ada apa. Jadi ini mengesahkan tiada jack audio 3.5mm pada telefon ni buat masa ni. Kejap lagi ada. Dan di sebelah kanan ni ada 2 butang yang menonjol. Yang tengah-tengah yang kecil ni adalah butang kuasa. Dan yang atas ni yang panjang ni adalah butang kawalan bunyi. Naik turun, naik turun, naik turun. Dan jangan lupa ROG Phone 2 dia ada butang tambahan sensor ultrasonic bahagian atas dengan bawah ni. Atau bila kita bukan melintang dipanggil kiri dan kanan. Asus memanggilnya sebagai butang A Trigger 3. Kalau anda ada PlayStation, jadi anda tahulah dia ibarat butang R1 dengan L1 pada DualShock tu. Jadi itu gunanya, ada butang tambahan untuk main game. Dan A33 sekarang ni dia bukan saja boleh tekan, tapi dia boleh leret dan dia boleh tekan banyak kali. Dan makin canggih kita Asus. Itu cerita sedikit tentang physical ROG Phone 3. Sekarang kita pergi pula pada aksesori dia yang banyak tadi. Ini ialah Aero Active Cooler. Ia adalah kipas penyejuk untuk telefon pintar ROG Phone 3. Hanya ROG Phone 3 je boleh pakai. Sebab apa? Sebab ROG Phone 3 je yang ada port kat tepi ni untuk aksesori. Ini saya tunjukkan macam nak pakai. Kita buka getah ni dulu. Dan getah ni kalau letak merata hilang susah nak jumpa kan. Dalam Aero Active Cooler ni ada tempat nak simpan getah tu. Jadi kita letak dalam ni supaya dia tak hilang. Dan nak cara pasang dia, kita boleh tarik dulu untuk panjangkan. Nampak lubang tu, masukkan dari bawah. Dan kemudian kita ketatkan. Jadi sekarang dia dah lock. Belakang pun nampak. Jadi sekarang dia dah lock. Sekarang kita dah ada kipas penyejuk dekat telefon pintar. Boleh nampak dia pusing tak? Nampak kan? Susah kecil. Tapi kalau pegang dekat-dekat boleh rasalah angin dia dah start keluar. Dengan pemasangan Aero Active Cooler ni, secara automatiknya ROG Phone 3 dah ada jack audio 3.5mm dekat bawah ni.
Jadi bila anda dah cocok ni, anda akan dapat port USB-C DCC di tepi dan juga jack audio. Dan kenapa sini? Jadi contohnya kalau kita main game lintang kan. Jadi wayar nak charging tu dan juga wayar phone kepala wayar tu dekat bawah ni. Tak adalah kacau sangat kalau kat tepi kan. Best main game. Lepas tu Zack, jangan goyang-goyang kursi Zack. Seterusnya, kita pergi pada perisian ataupun software dalam ROG Phone 3 ni. Tapi kita cerita pasal benda unik dia je lah. Mula-mula sekali pasal lampu lip lamp ni. Lampu lip lamp ni kita boleh on dan offkan dia daripada menu. Daripada menu tarik ni dia ada system lighting. Itu kita boleh hidupkan. Kan? Tengok. Lip lamp. Sekejap kita boleh cabut untuk tengok lampu yang lagi besar. Piu 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 piu. Seterusnya kita pergi pada perisian ataupun software kat dalam ROG Phone 3 ni lah. Tapi kita cerita pasal benda yang unik lah untuk ROG ni. Mula-mula sekali pasal lampu lip lamp belakang ni. Lampu tu kita boleh on off-kan dia bila-bila kita nak dengan sistem lighting ni. Daripada menu drop down tu kita pilih tau. Daripada tak ada, saya on kan. Lip lamp tu banyak warna boleh buat. Merah, biru, kuning, hijau, hitam, putih. Jadi faham lah kalau hidupkan lampu ni bateri kuat sikit makan lah. Dan sistem lighting ni kan kita boleh setkan macam mana jenis lip lamp dia yang kita nak. Sama ada kita boleh synckan dengan phone atau synckan ikut lagu, synckan ikut game atau buat random suka hati lah. Dan selain tu dia boleh berlampu juga untuk panggilan masuk ataupun notification masuk atau untuk charging. Kita boleh set macam-macam. Lampu tu apa jenis dia? Okay, tu bahagian lampu lip lamp belakang ni. Lepas tu pasal butang A trigger 3 ni. Ini pun kita boleh hidup dan matikan fungsi dia sama juga daripada menu drop down tadi. A triggers. Ni matikan, ni hidupkan. Tak ada lampu nak tunjuk lah. Tapi kita boleh tengok tetapan dia. Selain daripada main dalam game, A trigger ni pun kita boleh guna untuk kegunaan biasa kat luar ni. Contohnya kan kalau boleh buat dia panggil squeeze. Squeeze ni padahal kita tekan tepi ni je. Dia boleh panggil arahan. Contoh short squeeze ni panggil Google Assistant. Tekan lama-lama dia keluar. Dia sebut turn on X mode. X mode ni apa? Kejap lagi kita cerita. Jadi selain tu kita boleh setkan juga jenis-jenis game macam mana nak guna trigger ni. Nanti dalam main game nanti saya tunjukkan macam mana nak guna. Dan paling penting perisian dalam telefon ni ialah untuk main game lah. Untuk main game ni ROG Phone 3 ada 3 jenis perisian yang anda perlu ambil tahu. Pertama sekali ialah X mode. X mode ni macam A trigger dengan lighting tadi, dia perlu dihidupkan dan dia boleh diaktifkan secara pantas daripada menu drop down ni tadi. Ada X mode. Siap tukar lampu lagi. So saya dah aktifkan tadi kan, boleh guna A trigger tu. Tekan lama-lama jadi biru. Yang anda boleh perasan kan, kenapa dia warna biru merah? Biru merah. Sebab apa? Biru ni ialah X mode mati. Jadi telefon berprestasi biasa. Tapi bila warna merah, maknanya X mode dihidupkan. X mode ni akan memaksa telefon berjalan prestasi tinggi sepanjang masa. CPU dia, GPU dia. Jadi kalau anda nak mulakan main game, anda boleh turn on X mode ni dulu untuk pastikan game anda sentiasa lancar, berprestasi tinggi, kurang gangguan. Jadi lain sekali, X mode ni adalah pengaktifan secara ARM, secara general, secara umum lah. Dan yang kedua, kita panggil Armor Crate. Armor Crate ni Asus letak dekat bahagian bawah tengah ikon ni. Jadi bila kita tekan atau hidupkan, keluar. Dalam Armor Crate ni, dia listkan siap-siap apa game yang ada kat dalam telefon kita. Contoh dalam ni saya dah install Mobile Legend, saya dah install Pokemon Go. Pokemon Go ni penting nak main dalam Asus ROG Phone 3 ni. Lepas tu lagi ada Asphalt 9, dia ada detect PUBG Mobile, ada Fortnite, ada Call of Duty. Okay, betul. Memang semua game ni saya dah install dalam ni. Tak ada game lain. Jadi Armor Crate dia mengesan dengan tepat game yang ada kat dalam ROG Phone 3 saya sekarang. Kalau X Mode tadi untuk kegunaan ARM pada sepanjang masa, Armor Crate ni pula dia reka khas untuk sebelum kita mula main game. Jadi kan kita boleh lihat sebelum kita lancarkan, kita boleh pastikan profil dia kan. Apa yang kita nak tetapkan. Prestasi mesti tertinggi.
Screen, screen dia nak refresh rate tinggi ke rendah ataupun auto. Touchscreen, dia punya sensitivity tu berapa banyak. Rangkaian, network, apa yang kita nak block, apa yang kita nak lepaskan. Jadi semua tetapan sebelum kita main game kita boleh letak dalam ni. Dan maknanya bila kita launchkan game, Armor Crate dia akan sediakan semua tetapan yang kita ingini. Itu tahap kedua, Armor Crate. Dan perisian game yang ketiga dalam ROG Lite ni ialah Game Genie. Game Genie ni anda tak boleh jumpa kalau kat luar, tapi anda boleh jumpa hanya dalam main game. Contohnya kan, kita dah launch Asphalt 9 ni kan, dan kita macam dah tengah main game. Rasa macam terganggu lah pula kalau nak keluar check dekat Armor Crate tadi kan. Jadi kita boleh buat tetapan pantas Game Genie dengan swipe daripada belah kiri ni. Dari sini kita boleh nampak ada tetapan yang kita boleh terus set. Macam contohnya kita nak lock brightness ataupun nak pastikan tak ada gangguan panggilan. Kita turn off alert panggilan, turn off alert notification. Kita boleh turun naikkan brightness kat tepi ni, tak payah swipe ke atas. Kita boleh set tetapan A trigger, kita boleh macam-macam lah daripada Game Genie. Jadi Game Genie ni adalah tetapan peringkat ketiga, yang mana kita dah dalam game dan kita nak ubah swipe, prestasi ataupun apa-apa gangguan tu kita nak block. Gangguan panggilan masuk, gangguan notification masuk, gangguan rangkaian kita nak bagi dia je top, yang lain semua tak boleh pakai data. Itu pun boleh buat dengan Game Genie ni. Jadi nak tengok betapa canggihnya gaming phone ROG Phone 3 ni, sampai 3 tahap perisian yang direka khas untuk main game. Dan peringkat seterusnya, nak menang main game tu, itu usaha sendirilah. Kenalah berlatih sampailah pandai. Sekarang saya nak cerita pasal casing ROG Phone 3 yang saya dapat tadi. Ada 2 casing tambahan. Okey, jom dulu kita tengok casing neon ni. Kan oren menyala. Pasang dia cocok lah, masukkan je. Jadi ini casing neon lighting. Lihat banyak sangat lubang-lubang. Jadi dia cuma cover corner, sudut. Tepi pun banyak tak ada cover sebab ada butang air trigger, butang power, air trigger. Jadi macam tepi dia tak cover sangat, belakang je lah ada cover sebab timbul sikit kan. Jadi tak kenalah kaca-kaca belakang ni. Nak kata cover kamera pun macam tak cover kan. Macam kamera bump ni lagi tebal. Tapi nampak cantik lah. Nampak lain macam sikit, dari jauh boleh nampak. Untuk estetik, casing ni sedap, best lah pakai. Nampak menyala. Tapi benda yang saya nak tunjuk sebenarnya, casing lighting armor ni nampak macam boring kan, warna hitam je. Nanti saya tunjuk, dia ada magic je. Casing lighting armor. Casing ni, lihat, dia lagi cover dia lagi banyak berbanding Neon Aero tadi kan. Neon Aero ni banyak lubang. Yang ini banyak sikit cover tapi masih samalah, lubang kamera, lubang tepi. Kita banyak tak guna, pasang kita boleh nampak. Jadi dah terpasang casing lighting armor ni. Apa magic casing ni? Saya nak tunjukkan. Nampak tak? Ada keluar logo lip lap kat belakang ni. Jadi casing ni dia ada titik-titik, dot-dot yang boleh keluarkan cahaya daripada lampu RGB belakang tu. Tapi sebenarnya dia bukan dapat cahaya tu daripada lampu RGB. Dia dapat cahaya tu daripada LED yang kedua tu. Kalau saya nak cerita logik dia pun susah lah, tapi kita tunjuk sikit belakang dia. Sebenarnya casing ni, kalau anda nampak, dia ada benda putih ni. Benda putih ni yang memantulkan LED flash kepada titik-titik belakang ni. Jadi itu sebenarnya kegunaan LED flash kedua kat belakang ni. Bukan untuk kamera, tapi untuk casing lighting armor. Jadi dengan casing ni kan, kita boleh lah beritahu orang lain yang kita tengah main game. Kita bukannya boleh tengok pun casing belakang tu, tapi orang lain dah boleh tengok. Jadi kita boleh, aku tengah main game, jangan kacau. Selain tu dia pun cover dia lebih sikit lah daripada neon case tu. Dan dia pun kalau anda rapat rasa, dia lagi tebal sikit. Yelah, nak simpan lampu-lampu titik tu kan. Jadi itu cerita dia pasal casing tambahan ni. Casing ni dijual berasingan ya, tak datang sekali. Panjang betul cerita pasal telefon Asus ROG Phone 3 ni. Sebab banyak sangat nak cerita. Dia ada banyak aksesori, kemudian banyak benda pasal game yang boleh disebut untuk diberitahu pada anda. Tapi kan, kalau nak banding dengan ROG Phone 2, sebenarnya macam tak banyak beza. ROG Phone 2 ada skrin 120Hz dan game yang sokong 120Hz pun tak berapa banyak. Apatah lagi dengan game 144Hz. Prestasi pun dalam dunia nyata kita tak boleh terasa beza sangat. Main game kita boleh set tahap tertinggi untuk kedua-dua telefon, ROG Phone 2 dan ROG Phone 3. Selain tu, bateri dia pun sama besar, pengecas pun sama kuat 30W. Aksesori yang digunakan pun dari ROG Phone 2 sebenarnya tak jauh beza dengan apa yang ada di aksesori ROG Phone 3.
Contohnya macam kipas, Aeroactive Cooler, kemudian dia ada kunai gamepad, dual screen. Semua fitur tambahan yang ada di ROG Phone 3 ni ada juga di ROG Phone 2. Penambahan baru yang ada di ROG Phone 3 ni nampaknya pada lampu lip bulb dia, itu pun kena beli casing berasingan, dan juga kamera ketiga. Kalau anda pemilik ROG Phone 2, saya cadangkan tak perlulah anda bertukar ke ROG Phone 3 sebab tak banyak beza dia pun. Tapi kalau anda bukan pemilik ROG Phone 2, anda beli terus ROG Phone 3 ni. Memang best. Saingan terdekat untuk Asus ROG Phone 3 ni ialah Black Shark 3 dan Nubia Red Magic 5G. Kedua-dua telefon tadi berharga RM2,799 dengan chip Snapdragon 865 5G, RAM 8GB dan storan 128GB. Tapi secara kasar, kemenangan masih berpihak pada ROG Phone 3 sebab dia ada banyak pilihan aksesori. Selain tu, dia pun datang dengan kipas siap dalam kotak. Macam mana? Best kan Asus ROG Phone 3 ni? Kalaulah harga jualannya nanti yang untuk varian terendah tu di bawah RM2,799 ni, memang saya cadangkan anda beli ROG Phone 3 terus. Tak payah pandang Black Shark 3 dengan Nubia Red Magic 5G tu. Tentang tu, kita kena tunggu pelancarannya pada pertengahan bulan September nanti. Inilah dia pandangan saya tentang Asus ROG Phone 3. Kalau anda ada sebarang komen atau persoalan, bolehlah tulis di ruangan komen di bawah ni. Mana yang saya boleh jawab, saya akan jawabnya. Kalau anda sukakan video ni, jangan lupa tekan like dan subscribe lah saluran YouTube kami ni. Kalau anda ada yang tak berkenan tu, janganlah tekan dislike, tulis komen. Nanti kita boleh cuba perbaiki. Selain tu, ikuti kami juga di Facebook, Twitter dan Instagram. Saya Najib Dosoi Cincau. Sehingga kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.